Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid, Bilal, dan juga hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dia telah memberikan nikmat kepada kita dengan banyak sekali, yang mana nikmat yang diberikan itu tidak dapat dihitung kalau nak dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu nak membilang nikmat Allah, kamu tidak boleh membilangnya. Makna disebabkan terlalu banyaknya nikmat Allah kepada kita, kita tak mampu nak bilang satu persatu. Pada malam ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kuliah maghrib yang pertama saya di Masjid Batu Gajah ini, setelah mana 3 bulan tidak bertemu, ya, PKP, PKPB dan seterusnya, PKPP baru bertemu 3 bulan lebih. Jadi ini adalah proses pemulihan yang kita lalui. Dan saya lihat pada malam ni para yang dahulunya ramai tapi kian berkurangan. Ala kulli hal masih lagi boleh diterima, ramai jugalah. Tapi harap kalau ada kawan-kawan tu, ajak-ajaklah dia mari ke masjid, datang masjid, sebab dia dah selesa gamaknya. 3 bulan duduk di rumah, tak payah pergi masjid, tak payah pergi surau. Dia duduk rumah, mungkin dah jadi satu kebiasaan. Jadi kebiasaan tu kita nak pecah balik, kita nak buang, nak kembalikan diri kita kepada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah angkat wabak ini dengan segera. Dan ini semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa dia pasti mati. Mati cara mana? Manusia tak tahu. Dia tak tahu di mana dia nak mati. Bila dia nak mati tak tahu. Kenapa dia nak mati? Tapi yang pastinya dia kena mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah, iaitu ujian. Kita mewah, kita senang pun ujian, kita susah, kita payah pun ujian. Ujian payah, ujian senang, tetap namanya ujian. Orang kaya jangan kita tengok dia tu duduk dalam kenikmatan, seronok. Tak, kadang-kadang itu memang satu ujian yang Allah berikan. Nak lihat adakah dia bersyukur ataupun tidak. Seperti mana yang dirakam di dalam Al-Quran, kisah iaitu Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan kerajaan yang tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Makna kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang hebat yang Allah berikan. Sehingga kan dia berkata, Allah nak lihat
adakah aku ni bersyukur ataupun aku ni kufur? Maknanya adakah aku ini berterima kasih kepada Allah di atas kurniaan nikmat ataupun aku kufur, iaitu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkalnya, baik pun ujian, buruk pun ujian, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bil khawfi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah, kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan dan kelaparan dan kekurangan daripada segi harta benda, tubuh badan, dan kekurangan daripada tumbuh-tumbuhan. Pokok pangkalnya hidup atas dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala uji kita daripada segenap sudut. Dan Allah kata wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar tu apa tuan-tuan? Adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang apabila dia ditimpa musibah, dia berkata inna lillah, kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu masih lagi sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka ayah-ayah hadirkan diri di rumah Allah. Kenapa rumah Allah ni adalah suatu tempat yang mulia, yang mana apabila musibah nak menimpa tu tidak ditimpa kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukanlah ini secara umum, kalau Allah nak kenakan, kena juga. Baitullah pun pernah dirobohkan, Kaabah pun pernah dirobohkan. Tapi maksudnya adalah para sahabat dulu apabila dia takut kepada sesuatu, musibah ataupun takut kepada bala bencana, dia akan kembali kepada rumah Allah, lari pergi ke masjid. Yang mana kita lihat di Aceh, satu rumah Allah di tepi laut, saya dah pergi dah, tidak berlaku kehancuran di situ. Sedangkan tsunami itu membadai, semua yang ada di kawasan itu hancur bagaikan padang jarak, padang terkukur. Tapi rumah Allah SWT satu tidak hancur. Jadi itulah kelebihan kita duduk di rumah Allah. Jangan kita dah biasa duduk 3 bulan dalam rumah, duduk di rumah, kita tinggalkan masjid. Jadi kita lihat waktu subuh pun kurang, waktu zuhur kurang, asar kurang, semua waktu fardu kurang. Ya, ala kulli halnya, saya bersangka baik mereka itu adalah berasa takut untuk datang ke rumah Allah ni ataupun nak keluar rumah, disebabkan faktor umur dan sebagainya. Saya faham. Ala kulli halnya, ibu-ibu, ayah-ayah bolehlah seru, ajak kawan-kawan yang masih lagi ketakutan itu, marilah dekatkan diri kepada rumah Allah. Semoga Allah mengangkatkan bala bencana yang Allah berikan, yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Baik, bagi menyempurnakan majlis kita pada malam ni, bagi mengisi ruang antara maghrib dan juga isyak ni, antara maghrib dan isyak, kita sambung di dalam kitab Riyadhus Salihin kita. Di dalam bacaan hadis ini sudah sampai di dalam bab kelebihan berjihad, babu fadlil jihad, yang mana hadis ni kita dah baca banyak juga, belum habis lagi bab ni. InsyaAllah kita akan cuba habiskan bab jihad ini. Kerana jihad ni, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, adalah satu keperluan di dalam kehidupan kita. Kita boleh letakkan dia sebagai satu rukun di dalam Islam kita. Kita kena letakkan, walaupun tak ada tersenarai, tapi kita kena letakkan. Kerana jihad ini dia bukan tertumpu kepada perperangan sahaja. Bahkan dia, jihad ini adalah mujahadah, berusaha melawan nafsu, berusaha menegakkan agama Allah, berusaha nak menaikkan Islam, dan berusaha berjihad untuk mengekalkan iman di dalam diri. Semua itu adalah dinamakan jihad. Tapi jihad secara khususnya adalah
berperang fi sabilillah. Tapi secara umumnya adalah menjaga diri, menjaga agama, menjaga negara, menjaga ahli keluarga, itu juga dinamakan sebagai jihad. Menuntut ilmu, yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah duduk dalam masjid ini dengan niat i'tikaf, nak menuntut ilmu, nak mendapatkan sedikit daripada ilmu, nak menambahkan iman, itu juga adalah sebagai salah satu jihad. Baik, semoga Allah SWT menuliskan kebaikan buat kita semua pada malam ni. Hadis yang pertama pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ala 'abdin ubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah ni adalah banyak. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 5374. Banyak dia riwayat hadis. Nama dia adalah iaitu Abdul Rahman bin Sakhr, dan ulama hadis banyak berselisih tentang siapakah nama sebenar Abu Hurairah ni. Ala kulli halnya, yang paling asahnya adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Dan dia ni adalah seorang sahabat yang agung, yang Islamnya, yang duduk bersama dengan Rasulullahnya tak lama. Dia Islam pada tahun ke-7 Hijrah, awal ke-7 Hijrah. Mana dia hidup lebih kurang dengan Rasulullah 3 tahun lebih je. 3 tahun macam tu hidup dengan Rasulullah. Tapi dialah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis berbanding sahabat-sahabat yang dahulu. Seperti Abu Bakar, Umar. Kita tahu Abu Bakar, dia awal lagi sebelum hijrah dah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak banyak riwayatkan hadis macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis berbanding sahabat yang lain. Dan dia ni Islam pada tahun peperangan Khaybar, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Maka dia kata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun, tidak akan masuk api neraka oleh seorang lelaki. Mana seorang lelaki tidak akan masuk ke dalam api neraka, yang mana seorang lelaki itu baka min khasyatillah, yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ya'udal labanu fi ad-dar'i, makna takkan masuk dalam api neraka tu seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah sehinggalah masuk susu ke dalam kantung susu. Sehingga masuk susu ke dalam kantung susu. Ini adalah satu, iaitu cakap balarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana air susu mustahil masuk balik dalam kantung susu. Mustahil air, mana air susu takkan masuk sampai bila-bila dalam otak kepala kita, dia takkan masuk balik dalam kantung susu. Begitulah seorang lelaki yang Rasulullah umpamakan, yang Rasulullah cerita, apabila dia menangis kerana takutkan Allah, dia takkan masuk ke dalam api neraka. Seperti mana mustahilnya air susu yang menitis daripada kantung susu nak masuk balik. Maknanya seorang lelaki yang benar-benar beriman kepada Allah, menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan masuk ke dalam api neraka. Mustahil dia masuk. Maksudnya macam tu. Wala yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berhimpun ke atas seorang hamba, mana takkan berhimpun ke atas seorang hamba debu yang melekat di tubuh badan ketika mana dia berperang fi sabilillah, dan juga debu ataupun asap
api neraka Jahannam. Takkan sekali-kali bercantum, seumpama air takkan bercantum dengan minyak. Air takkan duduk lekat sekali bersatu dengan minyak. Begitu jugalah debu yang melekat pada tubuh badan seorang hamba yang berperang fisabilillah, dia tidak akan bersama-sama, tidak akan melekat asap api neraka. Maknanya nak menceritakan orang yang berjihad fisabilillah, berjuang menegakkan li'i'la'i kalimatillah, yang untuk menegakkan agama Allah, nak meletakkan agama Allah ni yang paling tinggi. Apabila dia berjihad, maka haram ke atasnya api neraka. Maka dalam hadis ini adalah riwayat Tirmizi, yang mana kita dapat fahami bahawa orang yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk dalam syurga, dan dia tidak akan masuk ke dalam api neraka, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang mana hadis ni riwayat Muslim, yang mana sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tak kena panas di padang mahsyar nanti, di bawah terik matahari manusia. 7 golongan ini, bahkan ada lebih lagi, cuma disebutkan dalam hadis itu 7 golongan saja, yang mana dia akan duduk di bawah naungan Allah. Dia akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dinaungi dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena panas. 7 jenis orang ni, pertamanya imamun adil, imam yang adil. Imam ni pemerintah. Boleh kita kiaskan kepada yang lain, tiap-tiap pemerintah. Tiap-tiap pemerintah, kalau ayah ada anak-anak, jadi imam kepada anak-anak, jadi imam kepada isteri ahli keluarga. Jadi imamun adil, pemerintah yang adil ini. Adil tu apa tuan-tuan? Adil ni dia meletakkan sesuatu pada tempat dia. Adil ni bukan bagi sama rata Adil ni bukan maksud bagi sama rata. Maksudnya dia meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Contohlah, anak lelaki ni baru darjah 2. Anak lelaki seorang lagi tingkatan 5 pergi sekolah. Anak lelaki tingkatan 5 ni banyak berhajat kepada wang, tambangnya apa itu, kita bagi dia RM5 untuk belanja sekolah. Takkan anak kecil yang darjah 2 tu kita nak bagi RM5 juga. Oh, ayah kata kita kena adil. Itu bukan adil. Itu tak betul. Mana ikut kesesuaian seseorang itu. Kalau budak darjah 2 tu bagi RM5, dia perhabis beli coki-coki je. Nak RM3 lagi tu dia beli coki-coki. RM2 sepatutnya bagi kepada dia. Itu baru betul. Kesesuaian dia RM2, RM2. Kalau anak yang besar, kesesuaian dia RM5, bagi RM5. Itulah adil. Jadi pemerintah ini dia perlu adil. Dia perlu lihat kepada sesuatu yang tepat. Okey, yang keduanya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang daripada awalnya dia beribadah kepada Allah. Ni Rasulullah bagi khusus kepada pemuda. Kenapa Rasulullah sebut 7 golongan yang duduk bawah arasy Allah ni pada hari kiamat nanti, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah? Seorang pemuda yang duduk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia taat kepada Allah. Kenapa Rasulullah sebut syabun? Kenapa tak sebut orang tua? Syekhun, kenapa tak sebut syekhun? Kenapa tak sebut syekhun? Sebab syabun ini, pemuda ini, dia punya godaan dia tinggi. Pemuda ni kalau ayah-ayah tengok di masjid-masjid, dia kurang. Yang banyaknya asyakh, masyayikh belaka. Umur dah 50, 60, masyayikh belaka duduk dalam masjid ni. Syabab tak jumpa. Syab, pemuda, adalah boleh kira 2 orang. Yang lain haub, lebuh. Mana ada mat? Tak tahu. Jadi syabun ni Rasulullah bagi pengkhususan, pemuda yang duduk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, warajulun
qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang hatinya sentiasa teringat ke masjid. Ni saya nak cerita. Ni perasaan saya lah. Saya waktu PKP dilaksanakan tak pernah pergi masjid. Nak pergi tapi terkenangkan pemerintah kata jangan pergi masjid, hanya AJK masjid dan surau sahaja yang dibenarkan, 3 orang. Saya tak pergi. Hati ni nak pergi. Bayang kan bagaimana seorang lelaki yang kasih kepada masjid, dia akan duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu hari yang dibenarkan, 12 Jun baru ni kan, dibenarkan untuk bersolat, masuk saja dalam masjid kita bersolat kali pertama setelah 3 bulan tak dibenarkan masuk dalam masjid. Bayangkan perasaan hibanya, ya Allah, baru 3 bulan Allah tak bagi pergi masjid. Nampak rasa kerinduan tu, Masya Allah, berasa seronok. Bayangkan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak cerita sedikit kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Futuh Mekah. Berapa lama dia tidak dibenarkan masuk ke dalam kota Mekah? Bertahun-tahun. Tahun ke-6 nak pergi buat Mekah, kena tahan, tak boleh kan? Kemudian tahun berikutnya baru datang buat umrah qada. Kemudian seterusnya pada tahun ke-8 baru buat Futuh Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina. Barulah Rasulullah menguasai balik setelah 8 tahun Rasulullah diusir daripada Mekah. Rasa-rasa hati, perasaan kegembiraan masuk ke dalam Mekah, tempat yang mana Rasulullah bermain dahulu, dibesarkan di situ. Agak-agak perasaannya macam mana? Perasaan kita 3 bulan dikurung, tak bagi masuk masjid, tiba-tiba datang pun dah rasa seronok. Ini kan pula 8 tahun Rasulullah tak dapat pulang ke Mekah, lagi seronok. Macam itulah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih hadirkan kita ke dalam rumah Allah ni. Allah jadikan kita, Allah muliakan kita sebagai tetamu untuk duduk dalam masjid rumah Allah ni. Kita kena bersyukur. Ada orang lain yang masih lagi kakinya tak mampu untuk jejak masuk ke dalam rumah Allah. Bukan kita nak hina mereka, jangan. Kita kena bersyukur pada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu wahai Muhammad, ceritakan. Apa nikmat yang Allah bagi kepada kita, ceritakan. Bukan kerana berbangga, tapi kerana bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Allah bagi nikmat. Kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lelaki yang ketiga, duduk di bawah naungan Allah, iaitu lelaki yang hatinya sentiasa duduk nak pergi masjid. Yang keempatnya adalah 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berhimpun pun kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kita sebagai seorang Muslim kena kasih sayang kerana Allah. Sahabat-sahabat, bukan kerana dia kaya, bukan kerana kita nak dapatkan manfaat daripada dia, bukan kerana dia ni datuk, bukan kerana dia ni adalah adun, bukan kerana dia ni ahli parlimen. Kita kawan dia kerana Allah, sebagai dia seorang Muslim. Kita bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Bila kita bertemu kerana Allah, berpisah pun kena kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mati, kita doakan dia. Apabila dia mati, kita pergi datang menziarahi jenazah dia, solatkan kepada dia, hadirkan tempat dia dikuburkan dan mendoakan dia. Inilah seorang sahabat yang berkasih sayang, berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya adalah seorang lelaki yang mana diseru oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kekayaan. Lantas dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antaranya duduk di bawah naungan Allah. Perempuan goda, perempuan ajak buat keburukan, buat zina dan sebagainya, dia tahan diri dia kerana dia takutkan Allah, duduk di bawah arasy. Kemudian yang keenamnya adalah lelaki yang zakarallaha khalian. Dia berzikir kepada Allah. Zikir ni zakara yazkuru, maksud sebut. Dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala di dalam waktu orang lain lena, di dalam keadaan dia bersunyi-sunyi, dia sebut nama Allah
fafadat ainah, maka mengalir dua air matanya, maka orang lelaki ini, orang yang seperti ini, dia akan masuk ke dalam syurga, dan sebelum itu dia akan dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni dalam dia kena dengan hadis ni lah. Hadis yang kita baca dari riwayat Abu Hurairah tadi, tidak akan masuk ke dalam api neraka sehinggalah orang panggil susu kembali kepada kantung susu. Lelaki yang menangis kerana Allah. Ni nak cerita lelaki menangis kerana Allah ni, dia takkan masuk api neraka. Itu cerita. Sampai bila? Sampai kesudah. Sampai susu masuk ke dalam kantung susu balik, dia takkan masuk. Nak cerita susu takkan masuk dalam kantung. Mustahil dia akan masuk. Jadi laki yang duduk bersunyi-sunyian di rumah ke, di mana-manalah, di masjid ke, di tempat kerja ke, tak kira siang ke malam ke, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat dosa-dosa dia disebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengalir kedua air matanya. Ni dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kemudian yang terakhirnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah. Sedekah ni apa tuan-tuan? Sedekah ni dia adalah satu pemberian. Sedekah ni satu pemberian. Tak kira pemberian tu adalah pemberian yang wajib ataupun yang sunat, namanya sedekah. Pemberian. Tetapi sedekah ini ghalaba isti'maluha fi sadaqati tatawwu'. Ghalib penggunaan nama sedekah ini adalah pada pemberian yang sunat. Maka sedekah ini dia tak merujuk kepada zakat. Zakat tu dia wajib, maka nama dia bukan sedekah. Tapi secara umum dia adalah sedekah. Tapi kebiasaan orang sebut sedekah ni adalah pada pemberian yang sunat. Pemberian-pemberian yang sunat namanya sedekah. Jadi lelaki yang terakhir ni, yang ketujuh ni, adalah lelaki yang tasaddaqa bisadaqatin. Dia bersedekah dengan sedekah, satu sedekah, fa akhfaha, kemudian disembunyikan sedekah tu sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang tangan kanannya sedekahkan. Maksudnya di sini Rasulullah nak menceritakan kelebihan bersedekah secara bersembunyi. Itu kelebihan dia. Yang isu baru-baru ni yang duduk dalam PKP tu, Ustaz Abid Liu pergi sedekah, pergi beri bantuan dan sebagainya, orang ramai bising dan sebagainya. Apa yang kita nak bising-bising? Baik, dalam kitab Sabilal Muhtadin, dalam hadis ni pun yang saya bacakan tadi pun, dia ada menunjukkan tentang kelebihan secara bersedekah. Bersedekah secara terang-terangan. Kelebihan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dinyatakan dalam hadis tadi, iaitu dia akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah salah seorang itu menzahirkan sedekah dia? Tak salah. Selagi mana dia berbuat kebaikan, tak salah. Pergilah sedekah, banyak mana dia nak sedekah. Tapi yang paling penting dalam sedekah ni, dia perlu jaga adalah niat. Kalau dia sedekah zahir, secara zahir, dengan niat yang buruk, dengan niat nak riak-riak, nak tunjuk-tunjuk, dia takkan dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau dia dia sembunyikan sedekah dia dengan niat riak dan sebagainya, nak tunjuk dia baik dan sebagainya, juga takkan dapat pahala. Jadi dalam hadis ni, seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, dia sembunyikan sedekah dia sehingga tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang disedekah tangan kanan dia. Nak menunjukkan bersangatan sembunyinya dia di dalam bersedekah, itu baik. Tapi bersalahan dengan zakat. Zakat ni tuan-tuan, dia sunat dizahirkan pemberian zakat tu. Tu kadang-kadang kita tengok jekyll, dia sedekah bagi zakat dia, siap tangkap gambar.
berapa juta dia bagi dekat pejabat agama. Baguslah tu, supaya nanti tak ada orang claim apa ni Jekyll ni tak bagi zakat. Begitu juga Maybank dan sebagainya, dia keluarkan zakat dengan apa, dia ada buat perniagaan, dia keluarkan zakat dan dia tunjukkan zakat dia, iklankan zakat dia, memang sunat macam tu. Tapi kalau sedekah yang sunat ni, macam kita nak masuk dalam tabung masjid, baiknya jangan time orang ada, masukkan. Tapi kalau masuk RM1 depan orang tak apa. Ni nak masuk yang jenis mahal-mahal ni, yang bawa datang masjid, ni time PKPP ni, dia bawa duit 50 tebal ni. Jangan tunjuk depan saya, jangan tunjuk depan jemaah. Tu time jemaah tak ada tu, masuk 50 banyak kali tak apa. Sembunyi-sembunyi. Ni nak cerita tentang lelaki yang menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan, nak menangis kepada Allah ni bukannya mudah. Dia tak mudah nak menangis kepada Allah. Pasal apa? Dia perlu didasari dengan penyesalan. Dia perlu didasari dengan makrifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena didasari dengan iman yang tinggi. Sebab tu Allah sebut perkataan khasyah. Khasyah ni adalah takut, khauf minallah, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala didasari dengan makrifah. Itulah sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah ulama. Mana ulama inilah yang sebenar-benarnya takut kepada Allah. Sebab apa Allah puji ulama? Ulama ni kata jamak daripada perkataan alim. Alim ni orang yang mengetahui. Orang yang tak mengetahui, dia takkan takut kepada Allah. Orang jahil dia akan buat sembrono, dia akan buat dosa. Tengoklah, orang yang buat dosa tu kebanyakannya orang jahil. Ada juga orang alim buat dosa sebab tak maksum. Tapi nak ceritanya kelebihan ulama, orang yang berilmu ni, dia akan melebihi kepada orang jahil. Sebab apa Allah sebut innama yakhsha, khasya yakhsha khasyatan. Khasyah ni maksud dia al-khaufun nashi'u an ta'zimin wa ma'rifatin, iaitu ketakutan yang nasyid, yang timbul daripada pengagungan kepada Allah dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khauf, itulah khasyah. Allah puji innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut pada Allah adalah alim ulama. Sebab apa? Sebab dia mengagungkan Allah. Macam mana dia boleh mengagungkan Allah? Disebabkan ilmu dia. Ilmu ni apa? Disebabkan pengetahuan dia. Dia tahu apa yang boleh dia agungkan Allah. Dia tahu dia hamba, Allah tu Tuhan. Dia tahu dia ni akan mati dan dia akan dihisab. Dia tahu kalau baik amalan dia, dia akan dapat syurga. Kalau buruk amalan dia, dia dapat neraka. Dia tahu. Jadi bila dia tahu inilah yang akan membawa dia ni kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan dia agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kena tahu. Kena belajar. Sebab itulah bukan mudah nak menangis takutkan Allah. Tu je cerita. Bukan mudah nak menangis takutkan Allah. Sebab yang nak menangis takutkan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah orang yang mengetahui. Dia tahu diri dia siapa, dia tahu Allah tu siapa. Dia tahu hak diri dia, dia tahu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah semoga Allah berikan kita ni ganjaran orang yang takut kepada Allah, orang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang seterusnya, ibu-ibu, adalah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan.
Iaitu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mana Abdullah bin Abbas dia mendengar Rasulullah berkata, ainan, dua mata, dua biji mata, la tamassuhuman nar, yang tidak akan menyentuh akan keduanya oleh api neraka. Mana dua mata yang api neraka tak akan sentuh dia. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Maknanya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ini dalam ilmu balaghah ada. Rasulullah sebut sebahagian daripada anggota tubuh badan, tapi maksud dia kehendaki semua. Maksudnya macam mana? Dua biji mata tidak akan masuk ke dalam api neraka. Pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Maka akhirat nanti, bila mata menangis takutkan Allah, dia takkan kena api neraka. Jadi anggota lain takkan turut, orang panggil, dia akan turut sama, takkan kena api neraka. Sebab kalau mata masuk syurga, tubuh badan yang lain masuk syurga jugalah. Takkan mata masuk syurga, tangan masuk neraka, kaki masuk neraka. Tak ada macam tu. Mana Rasulullah sebut sebahagian daripada anggota tubuh badan, tetapi dikehendaki keseluruhan tubuh badan. Maksudnya orang tu takkan masuk ke dalam api neraka, disebabkan dia menangis kerana Allah Ta'ala, kerana dia takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di medan perperangan. Hak ni penting. Macam polis-polis tu. Dia menjaga keselamatan negara. Orang yang askar yang duduk di perbatasan negeri, dia duduk jaga sempadan-sempadan negara daripada serangan musuh. Musuh masuk nak menceroboh, nak merosakkan negara kita. Askar-askar ni ditempatkan di pos-pos dia, dia jaga malam pula tu. Askar-askar ni lah yang akan masuk ke dalam syurga, disebabkan mata dia tu berjaga pada waktu malam di dalam fi sabilillah. Baik, ini adalah riwayat Tirmizi. Kemudian hadis yang seterusnya adalah an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Baik, banyak lagi lah custom lagi apa yang jaga perbatasan negeri. Tapi custom yang apa yang baru ni masuk sekapai tu, dia biarkan masuk sekapai tak ikut undang-undang negara, pecah amanah. Itu tak baik tu. Baik, hadis yang seterusnya an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, sesiapa yang menyediakan keperluan seseorang yang nak pergi berjihad fi sabilillah, maka sesungguhnya dia juga turut berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan siapa yang menggantikan seorang yang pergi berperang fi sabilillah terhadap ahli keluarganya dengan kebaikan, maka sungguhnya dia telah berperang. Hadis ni muttafaqun alaih, riwayat Muslim dan Bukhari. Maksudnya seorang ni siapa-siapa, man ni siapa-siapa, siapa-siapa yang menyediakan keperluan ghazian, orang yang berperang fi sabilillah, maknanya senang cerita, hak ni khusus di dalam medan peperangan. Dia akan turut sama juga, kalau kita kiaskan kepada siapa-siapa yang menyediakan keperluan orang yang belajar. Sebab apa? Belajar ni dia sama macam fisabilillah. Orang belajar ni dikategorikan sebagai fisabilillah juga. Siapa yang menyediakan keperluan orang belajar, maka sesungguhnya seolah-olah dia ni belajar. Maksudnya seolah-olah dia dapat pahala macam orang belajar. Sama juga macam hadis ni, siapa yang menyediakan keperluan orang pergi berperang, sesungguhnya dia berperang.
Mana dia dapat pahala perang walaupun dia tak pergi berperang. Tuan-tuan, tu Palestin tu. Tuan-tuan tak mampu nak pergi berperang di sana. Tuan-tuan sumbang duit, pergi bagi, cukupkan keperluan orang di sana, disebabkan di sana walaupun kita tak kenal siapa yang dapat sumbangan kita, tapi seolah-olah kita sedang memberikan makan minum kepada para pejuang. Walaupun kita tak dapat pergi berjuang di sana, kita juga turut dapat pahala berjuang walaupun kita tak dapat berjuang. Jadi kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, tabung Palestin tu ada, masukkanlah RM1, RM2. Kalau tak ada banyak, bagi sikit. Kalau ada banyak, buh banyak. Okey. Wa man khalafa ghazian fi ahli, dan siapa yang menggantikan, mencukupkan keperluan ahli keluarga orang yang pergi berperang fi sabilillah. Dia jaga ahli keluarga orang ni. Seorang sahabat ni dia pergi berperang. Kita jaga keluarga dia, tengokkan bini dia, tengokkan anak dia, keperluan bini dia, keperluan anak dia, kita jaga dengan baik. Sewaktu sahabat kita ni pergi berperang, maka kita akan dapat pahala berperang sama. Zaman law ni tak ada perang. Kita ada sahabat kita askar. Askar Melayu 6 bulan sekali dia pergi masuk hutan. Dia tinggal ahli keluarga dia. Jiran kita pula tu. Nah, jiran kita, suami dia askar. Pergi mana? Pos. Dekat mana? Sabah, Sarawak. Kawan kita sebelah ni, Komando 69. Pergi masuk dalam hutan kat PJA tu, seminggu pergi buat operasi. Tak ada di rumah. Kita tengokkan adik-beradik dia. Kita tengokkan isteri, anak beranak dia. Samalah kita dapat pahala macam sahabat kita pergi masuk dalam hutan. Ala kulli halnya, buat baik ni dia tak rugi sekupang pun. Mana hadis ni dia nak menggalakkan kita kepada berbuat baik kepada orang yang pergi berperang. Sebab kalau berperang ni bukan semua orang perlu pergi berperang. Ada syarat-syarat dia. Wanita tak perlu pergi berperang. Orang tua tak perlu pergi berperang. Orang susah tak, yang orang panggil ada kebutuhan yang lain, ada masalah-masalah yang lain, tak wajib pergi perang. Orang yang muda yang tak ada apa-apa yang diperlukan tenaganya wajib pergi perang. Itu dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kita kalau duduk dalam medan peperangan ataupun zaman peperangan, sebenarnya memang wajib kita berperang. Sebenarnya wajib kita berperang. Maksudnya wajib kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perang ni bukan dengan senjata saja. Senjata kita ni ada banyak. Satu, senjata yang memang hakiki, tembak mati. Yang keduanya dengan ilmu, dengan tenaga kita ni, itu juga dinamakan sebagai perang. Baik, dan wajib kita berperang juga. Kalau orang tu guna ilmu, kita kena guna ilmu juga, berdebat. Yang wajib kita perang lah ni Siti Kasim tu. Nah, wajib perang tu siapa? Siti Kasim. Bukan tembak dia, lawan hujah dengan dia. Sebab dia banyak menyusahkan orang Islam ni. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati dhillu fustatin fi sabilillah wa manihatu khadimin fi sabilillah aw taruqati fahlin fi sabilillah, rawahu Tirmizi. Hadis ni diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu Al-Bahili. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seafdal sadaqat, maknanya seafdal pemberian sedekah tu adalah dhillu fustatin fi sabilillah, membuat khemah di dalam medan peperangan fi sabilillah. Zaman dulu orang perang, dia pergi satu tempat jalan kaki naik unta, nak sampai tu berbulan-bulan ke satu tempat macam di Khaybar, di Tabuk, peperangan Tabuk, jauh, yang nak sampai ke Jordan sana.
Daripada Mekah Madinah nak ke Jordan tu jauh, berbulan, 3 bulan nak ambil masa jalan kaki. Jadi duduk tengah hari panas tak berjalan lah, perlu kepada teduh. Maka seafdal-afdal sedekah adalah buat khemah di dalam medan peperangan, Rasulullah kata. Dan yang kedua, manihatu khadimin fi sabilillah, memberikan khadam untuk berkhidmat ketika mana berperang fi sabilillah. Zaman dulu guna khadam, zaman sekarang tak ada khadam dah, dimansuhkan dah, tak ada orang jadi khadam. Hamba lah. Mana zaman dulu sistem perhambaan ni ada. Seafdal sedekah lagi, Rasulullah kata hamba yang diberikan untuk berkhidmat kepada tentera yang pergi berjuang fi sabilillah, untuk menyediakan airnya, masaknya, pakaiannya dan sebagainya lah keperluan. Dan yang seterusnya Rasulullah kata au taruqati fahlin fi sabilillah, ataupun berikan seekor unta untuk unta jantan mengawan supaya dapat anak. Ini pun satu kebaikan yang afdal di dalam medan peperangan. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Mana kita tak dapat gambarkan, sebab kita tak hidup dengan unta, kita tak hidup dengan kambing. Sebenarnya kalau kita ada unta betina, bagi bapa jantan mengawan itu adalah baik. Dan satu hadis yang lain Rasulullah kata, satu yang amalan yang afdal ni manihatul anzi. Manihatul anzi ni macam mana? Memberikan pinjam. Nak kata istilah pinjam tak betul juga. Bolehlah kata pinjam. Bagi pinjam kepada kawan kita kambing yang ada susu, untuk dia perah susu dan dia minum. Bukan bagi kambing, bukan bagi milik kambing, bagi pinjam kambing, suruh dia ambil susu, susu tu dia minum. Itu juga amalan yang baik. Pasal apa kita tak hidup dengan kambing? Pasal zaman dulu orang Arab ni hidup dia dengan susu, dengan kambing. Kambing yang sehat-sehat ni negara Arab. Kalau kita tengok kambing negara kita ni, kambing kecil, kambing kacang, lepas dekat tanaman tu, rumput-rumput makan banyak, kemeton kecil tu jugalah. Negara Arab, kambing dia nak makan kurang, mana ada rumput-rumput sangat, tapi gemuk-gemuk belaka. Itu kesesuaian hidup dia di sana. Jadi orang Arab ni kebergantungan dia, minuman dia kebanyakannya dengan susu kambing. Sebab tu fahamnya manihatul anzi tu, berikan minum, beri kambing kepada kawan untuk diminum susu dia, itu adalah baik. Begitu juga Rasulullah kata dalam hadis ni, bagi seekor unta, unta betina untuk dia mengawan, kemudian anak tu dapat boleh dibawa berperang bersama. Hak itu baik. Sebab apa? Unta ni kalau dia tak dapat mengawan, dia jadi lain macam. Dia jadi belong orang panggil. Dia jadi belong lah kan. Macam kita lapar cepat marah. Haji, lapar kalau semua tak kena. Tambah sakit gigi macam tu. Unta sakit gigi, dia tak dapat betina, dia marah. Baik, kita sambung nanti hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Anna fatan min aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Hadis ni masih lagi berkisar di dalam siapa yang memberikan yang menyediakan keperluan orang yang berperang, dia akan dapat ganjaran yang besar. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan insyaAllah ta'ala. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Apa yang kurang itu adalah disebabkan kelemahan diri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira umurina akhiraha wa khaira amalina khatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.